La haula wa la quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama kali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua kembali dalam bicara tauhid pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Pertama sekali, antara amalan penghambaan yang paling baik kepada Allah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah melihat diri sendiri, lepas tu berfikir semua yang sedang berlaku atas izin Allah. Allah yang menggerakkan. Itulah amalan penghambaan yang paling baik yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa dia? Iaitu melihat diri sendiri dan juga berfikir bahawa semua yang berlaku pada diri aku ni dengan izin Allah dan Allah yang menggerakkan. Sebab itu kita tengok Rasulullah SAW tidak marah bagi orang yang marah kepada baginda. Baginda sabar. Sebab baginda melihat yang marah itu sebenarnya Allah yang menggerakkan untuk menguji baginda. Macam-macam orang buat pada Nabi SAW, Nabi tak balas. Sebab Nabi nampak yang menggerakkan semua yang datang untuk menguji daripada orang yang kata tak suka dengan baginda, semua tu Allah yang menggerakkan kerana nak menguji Rasulullah SAW, menguji baginda. Akhirnya kita reda. Macam Rasulullah hajar Sayyidina Abu Bakar, bila ada orang umpat kamu, maki kamu, jangan kamu balas, sabar, dengar saja, jangan balas. Maksudnya begitu. Jadi itu yang kita tengok Rasulullah mengajar sahabat-sahabat. Bila Abu Bakar dihina, dicerca, Abu Bakar diam sebab ikut cakap Nabi. Bila Rasulullah datang duduk sebelah Abu Bakar, orang tu masih lagi maki hamun, Abu Bakar balas. Bila balas, jawab balik apa yang dibuat oleh orang yang tak betul tu. Akhirnya Rasulullah bangun meninggalkan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar membangun ikut Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Ketika saya dicerca, Rasulullah datang duduk dekat saya. Apabila saya membalas segala cercaan, Rasulullah bangun meninggalkan saya. Ketika Rasulullah bersabda, berkata pada Abu Bakar, ketika kamu dicerca, kamu tak jawab, malaikat mengelilingi kamu. Setelah kamu jawab, kamu balas, tak ada lagi. Jadi malaikat tak ada lagi. Jadi sebab tu aku bangun. Itu sebenarnya yang kita nak sebut tadi tentang penghambaan yang paling tinggi di sisi Allah ialah melihat diri sendiri, iaitu berfikir dengan akal fikiran yang waras semua yang sedang berlaku pada diri aku, zahir dan batin, izin Allah. Dan Allah yang menggerakkan. Kita tengok Rasulullah mengajar, mendidik para sahabat lebih kurang 13 tahun tentang tauhid, penghambaan diri pada Allah yang sebenar. Bukan zikir, bukan amalan, bukan ibadat, tapi ialah berfikir tentang apa yang berlaku pada diri dan pada alam seluruhnya, bahawa semua dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tak berlaku, dan Allah yang menggerakkan kesemuanya yang sedang berlaku pada diri dan pada alam. Itulah penghambaan yang paling tinggi sekali di sisi Allah, apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ini sebenarnya berkaitan dengan tauhid. Kalimah pada pagi ini tajuk saya La ilaha illallah. La ilaha illallah, kita dah bicara beberapa siri sebelum ini, tiada Tuhan melainkan Allah. Sebelum manusia dicipta, hanya Allah saja yang ada, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan memang Allah. Tapi bila makhluk dicipta, manusia dicipta, jin dicipta,
ada kalimah tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa? Sebab manusia akan ambil benda lain jadikan Tuhan. Manusia akan ambil benda lain jadikan Tuhan. Lepas tu kita kena, bila kalimah tauhid, kita kena bersihkan balik. Tiada Tuhan, hanya Allah. Sebab tu ada kalimah tauhid. Baik, kita tengok. Manusia, Adam, ketika dijadikan daripada tanah di syurga, tidak dimasukkan roh. Masa tu Adam dijadikan jasad. Jasad Adam dicipta, dibina. Malaikat mungkin ada dekat situlah, malaikat dan jin. Masa tu Allah tak suruh sujud pada Adam. Tapi bila Allah tiupkan roh yang Allah cipta, semua malaikat dan jin kena sujud. Itu yang iblis ni, dia orang kata buta lah. Buta hati dia, kata iblis ni buta. Dia tak nak sujud. Dia kata Adam tu dia lebih baik pada Adam. Dia nampak Adam daripada tanah, dia daripada api. Dia nampak itu. Dia tak nampak roh yang masuk itu ada sifat-sifat ketuhanan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kalau orang belajar sifat 20, dipanggil sifat makni. Apa itu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ini semua sifat milik Allah. Yang Allah letak pada manusia, pada jasad manusia. Hiduplah manusia dengan sifat itu. Manusia bangun, berjalan, berfikir, bercakap, bertindak dan sebagainya. Macam Tuhan. Itu yang kadang kalau manusia tak ada tauhid, dia kata dia pun boleh buat apa Tuhan buat. Sebab dia ada kudrat, dia ada kehendak, dia ada cita-cita. Dia tak tahu semua yang ada pada dia tu milik Allah, yang Allah lalukan sementara ketika roh dalam jasad. Allah ambil balik ketika ajal. Apa yang ada? Manusia tak sedar diri. Sebab itu kalimah tauhid datang memberi kita panduan, menafikan hak kamu, mengisbatkan hak Allah. Tak ada hak saya nak bercakap ni melainkan dengan izin Allah. Tak ada hak saya nak berfikir ni melainkan dengan izin Allah. Tiada hak saya nak berkata-kata ini melainkan dengan izin Allah. Sebab semua sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ialah sifat Allah yang Allah pinjamkan, Allah letakkan, Allah lalukan ke atas jasad saya, ke atas diri saya yang zahir. Hiduplah saya, cakaplah saya, mendengarlah saya, melihatlah saya, berkata-katalah saya, macam-macam lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, bicara tauhid, pada setiap kali bicara tauhid, saya akan tegaskan, kita jangan buat kerja sia-sia. Apa itu kerja sia-sia? Tidak menafikan hak makhluk, tak isbatkan hak Allah. Kalau dalam satu hari kita tak pernah menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah, kita telah melakukan benda yang lalai. Lara dan lalai. Kita kena menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah. Contoh, kita kata kita makan ubat. Saya selalu buat contoh makan ubat, akhirnya penyakit sembuh. Kita menafikan hak ubat. Tak ada hak ubat tu nak bagi sembuh pada diri aku, melainkan semua ni dengan izin Allah. Allah yang bergerakkan untuk sembuh. Ubat sebagai asbab, kerana asbab, masa, tempat. Inilah asas tauhid yang paling mudah, yang paling sikit, yang paling tak susah lah kita nak guna benda tu. Kita kata ke ahli keluarga kita, ke anak-anak kita, suami kita, ke isteri kita, apa yang berlaku pada diri kita hari ini semua Allah yang tentu. Usaha ikhtiar kita asbab. Kalau Allah datang yang baik, kita bersyukur, ya Allah, terima kasih Allah beri nikmat pada kami rezeki. Segala usaha kerja kami ni asbab. Itu saja. Takkan fikir macam tu pun tak boleh. Teruk sangat ke kita ni? Bila Allah uji kita dengan satu keburukan, kemalangan, kekurangan, kesempitan, kita kata tak ada hak, kita nak jadi susah macam ni, melainkan semua ni atas kehendak Allah. Nak uji kita, nak bagi syurga. Habis kesilapan kita, kekurangan kita, itu semua asbab. Ini kita kata benda ni, benda yang sangat mudah kita fikir. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda dengan satu maksud, tidak sekali-kali, tidak dikatakan seorang itu beriman, melainkan dia percaya akan benarnya takdir. Baiknya, buruknya, semua datang daripada Allah.
sesuatu yang ditakdirkan pasti akan menimpa dia, dan sesuatu yang ditakdirkan menyimpang tidak akan menimpa dia. Jadi kita kata benda ni ada dalil yang kuat daripada hadis Al-Quran. Semua Allah buat, makhluk tak ada kuasa. Lepas tu kalimah tauhid datang, la ilaha illallah. Tak ada hak makhluk, mereka hak Allah. Tu maksud. Bukan kita buat la ilallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tanpa kita memahami apa maksud tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab bila Allah letakkan sifat makni kepada kita, sifat tujuh, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa kalam pada diri kita, manusia mula nak menunjukkan diri dia. Nak ujub, riak, sum'ah, nak mengatakan dia juga boleh buat apa yang Tuhan buat. Ini satu kesilapan yang sangat besar. Ini satu kesalahan yang sangat besar di sisi Allah. Allah letak segala sifat tujuh, sifat makni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa kalam pada diri kita untuk kita mengesakan dia. Menafikan hak makhluk, mengisbatkan semua ni hak Allah. Betul. Tadi saya sebut Rasulullah kan, amalan yang Nabi yang paling tinggi iaitu penghambaan kepada Allah dengan cara melihat diri sendiri. Lepas itu mengatakan ni semua dengan izin Allah duk berlaku pada diri aku, dan juga Allah Ta'ala yang menggerakkan segala-galanya. Sebab ada dalil Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. Padahal Allah mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat tu. Padahal Allah yang mencipta kamu dan barang perbuatan kamu. Padahal Allah yang mencipta kamu dan juga segala apa yang kamu perbuat. Ini dari Al-Quran, surah As-Saffat ayat 96. Macam mana kita nak beriman ayat Al-Quran, tuan-tuan? Baca bolehlah, cantik, baca cantik. Bagus. Faham, lepas tu amal. Tak nak amal tak kerti. Sebab tak ada tauhid. Sebab tu kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid sangat penting. Terutama belajar tauhid dengan menggunakan tanda beza. Tanda beza hukum akal dan kalimah tauhid. Tanda beza yang makhluk bertepi, Allah tak bertepi, itulah. Yang video dulu-dulu tuan-tuan ingat balik yang kata apa? Yang kata makhluk semua bertepi, Allah tak bertepi. Itu kita terangkan pada tuan-tuan, ada sebab dia. Sebab apa kita nak guna kita kata apa ketika dalam kalimah tauhid ini. Jadi apa yang setiap yang bertepi itu makhluk. Allah dia tak bertepi. Bila sebut Allah tak bertepi, macam mana kita boleh pandai-pandai cakap Allah tak bertepi? Ada dalam Quran ke? Ada. Tak ada pun Allah tak bertepi. Tuan kata lais kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia cakap tak serupa dah lah. Sekarang kita tengok makhluk, tak boleh tengok Allah. Kita bukan boleh sampai berfikirlah tentang kejadian aku yang ni makhluk. Jangan berfikir tentang zat aku, jangan. Allah tak payah fikir Allah macam mana, macam asap ke macam angin, tak payah, dia tak suruh pun. Siapa pergi cari Allah kat atas langit, alam jabarut malakut, alam ketuhanan tu pergi cari sesat. Buat kerja sesat. Tak payah pergi naik atas pergi cari Allah, alam malakut jabarut, tak payah. Ni alam dunia cukup. Tuhan dah buat alam dunia kat kita dah cukup memadai untuk kita ma'rifatullah dengan apa yang ada depan mata kita. Berfikir tentang kejadian aku, jangan fikir zat aku. Bila jangan fikir zat dia, buat apa kita nak bicara dia? Fikir tentang dia tak payah, fikir tentang makhluk. Okey, bila kita fikir tentang makhluk semua bertepi. Bila bertepi, Allah tak bertepi, apa yang berlaku pada makhluk tak berlaku pada Allah. Senang saja. Bila makhluk bertepi, Allah tak bertepi, apa yang berlaku pada makhluk yang bertepi ni tak berlaku pada Allah yang tak bertepi. Contoh, kita berada sana, kita berada dalam rumah, kita berada di tempat kerja, kita berada di tempat berkelah apa-apa. Allah di atas arasy. Bila Allah kata dalam Quran Allah atas arasy, betul. Di atas arasy, Allah duduk di atas kan? Tu tak. Dia tak bertepi. Nak duduk atas macam mana? Itu Quran cakap. Quran cakap nak tunjuk ketinggian martabat Allah, ketinggian kesucian zat Allah yang Maha Esa. Mestilah atas menunjukkan martabat tinggi. Kepala kita, wajah di atas, kaki kat bawah. Tak pernah manusia jalan menungging jalan dengan kepala, kaki kat atas, tak pernah. Kecuali orang OKU lah. Minta maaf saya kata tapi kalau biasa kita kepala kat atas.
Kecuali sujud je kita sujud, muka jatuh kat tanah. Itu nak tunjuk penghambaan kita kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, berbalik pada tajuk hari ini, kalimah la ilaha illallah. Jadi tujuan kalimah la ilaha illallah ni sangat besar. Kita nak menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah. Kenapa? Sebab inilah cara penghambaan paling tinggi. Tengok Rasulullah tak marah pada orang yang maki baginda. Tak marah pada orang yang buat buruk pada baginda. Dengar banyak macam cerita ada. Ada kata makcik tu maki hamun Nabi. Lepas tu Nabi pergi ziarah dia, suap makanan kat mulut. Akhirnya bila Rasulullah wafat, Abu Bakar datang, dia kata mana dia yang selalu datang duk melawat aku. Wah makcik, itulah Muhammad Rasulullah, dia dah wafat. Oh, dia kata aku nak masuk Islam lah, baiknya dia. Patut orang marah kita, nanti engkau ada ubi ada batal, marah. Tapi kenapa Nabi tak marah? Nabi nampak apa yang berlaku pada makcik, Allah yang buat. Allah yang menggerakkan makcik jadi macam tu. Nak suruh kita sabar. Kenapa boleh ada sifat macam ni pada Rasulullah? Sebab tauhid. Sebab tauhid. Tak nampak kata makhluk buat, dia nampak semua Allah yang menggerakkan. Semua dengan izin Allah. Kita ada macam tu. Kita geram dia ada. Orang tak boleh lebih daripada kita. Dengki, iri hati. Macam-macam dia buat. Sihir lah, santau lah, apalah. Itu semua ahli neraka. Nak masuk neraka tu nanti. Janganlah. Benda-benda macam ni kita jangan buat lagi. Bagi kita yang sedar, jangan kita menuju ke jalan ke arah kesesatan. Iblis, setan ni suka benda-benda yang syirik ni. Kita jangan buat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, berbalik pada kalimah la ilaha illallah. Sebelum ni saya ada bicara tentang tajuk kalimah tauhid ni, kita ada nafi dan isbat. Kalimah ni kali segi kita nak menjalankan satu kerja penghambaan kepada Allah, kita kena menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah. Kita tengok apa yang Allah lambatkan kepada makhluk. Apa yang Allah letak pada makhluk, macam-macam kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, masa kalam. Kita berpegang pada sifat 7, sifat makni ni. Sifat makni ni sifat yang Allah Ta'ala zahirkan atas manusia, makhluk, atas jin dan semualah. Tapi kalau sifat 20 yang wujud, qidam, baqwa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bin nafsi, qudrat, mukhalafah, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah, itu ialah tak ada, tak nampak. Iaitu ada pada sifat zat Allah yang Maha Esa. Allah sedia, Allah baqa, Allah kekal, Allah beri yang sendiri, Allah tak sama dengan bersalham segala baharu, Allah Esa, itu. Tapi bila masuk sifat makni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa kalam, kita boleh lihat sifat Allah depan mata kita. Macam nak tengok kat makhluk. Pandainya dia tu pandai Allah tu. Bijaknya dia bukan bijak dia, bijak Allah tu. Tak ada hak dia nak bijak melainkan dengan izin Allah. Oh, hebatnya dia, tak ada hak dia nak hebat melainkan izin Allah. Dengan sifat 7 ni, manusia akan jadi hebat. Manusia akan jadi pandai, bijak, genius, cerdik, penyelesaian masalah, macam Tuhan. Lepas tu kita kena nafikan, tak ada hak makhluk illallah, mereka hak Allah. Semua tu hak Allah. Allah mengizinkan dia cerdik, Allah yang mengizinkan dia genius, Allah mengizinkan teknologi ni jadi, Allah mengizinkan dia teknologi sana jadi. Apa tuan-tuan? Jangan kita lalai benda ni. Ini benda kerja yang sangat besar di sisi Allah. Siapa buat benda ni, tak tinggalkan benda ni, dia insya-Allah syurga. Sebab dia mengesakan Allah. Amal ibadat jatuh nombor 2. Beramal pandai, cantik. Amal ibadat tak pernah tinggal. Tapi tauhid kosong. Tak tahu apa satu. Bukan nak marah. Bukan. Saya pun bukan marah diri saya lah. Bukan kita nak marah, tapi ini adalah satu perkongsian. Pentingkan tauhid. Belajar ilmu ma'rifatullah dengan cara yang betul, bukan cara yang tak betul. Kita tak nak belajar ma'rifatullah ni biar dengan cara yang sebenar, yang betul. Yang kita kata, kalau kaedah kita senang saja, belajar membeza makhluk ada 4 nama, makhluk baharu alam mungkin, 4 bangsa, jirim, jisim, johar, pirit. Dia ada 2 sifat, makhluk semua bertepi. Bila bertepi, dia mengambil lapang sekadar zat. Yang berada di sini tak ada di sana.
mengambil lapang dalam ruang masa, ruang tempat. Yang kedua, makhluk tak boleh menerima dua kelakuan satu masa. Habis. Yang kedua, hukum akal, wajib, mesti harus. Wajib, apa yang berlaku pada aku, Allah yang bagi jadi. Allah yang izin. Jadi sendiri, mustahil. Makhluk tak ada kuasa, makhluk tak ada daya, tak ada upaya. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Jadi sendiri mustahil. Harus aku menerima apa yang Allah takdirkan ke aku. Allah yang menggerakkan segala-galanya. Baik atau buruk. Kalau datang yang baik, syukur. Datang yang buruk, taubat. Astaghfirullahalazim. Ingat manusia ni, bila manusia dia tak buat yang salah. Nah, Rasulullah sendiri pun buat kesalahan dan kesilapan. Cuma Allah Ta'ala ampunkan Nabi dosa sebelum dan selepas. Tengoklah baru ni saya keluar tazkirah dan surah Al-Quran, Tuhan kata, wahai Muhammad, kami telah mengampunkan dosa kami telah lalu dan yang akan datang. Yang akan datang tu bila? Sampai bila-bila lah, sampai Nabi wafat. Bukan kata Nabi tak melakukan kesilapan dan kesalahan. Buat, tapi tidak dosa. Tidak disabitkan dengan dosa sebab Nabi maksum. Kita minta maaf. Buat salah, dosa. Minta ampun. Allah ampun. Kecuali dosa syirik. Jadi orang kata, wah, ini ada manusia suci. Dia tak ada dosa. Dia buat apa semua. Wah, mengalahkan Nabi tu. Mengalahkan Nabi Rasul. Suci. Semua orang kena pergi taksub dengan dia. Sebut-sebut nama dia. Berkat. Ambil berkat. Berkat orang alim. Tak apa lah. Saya tak mau komen. Tak apalah, maksudnya ada aku. Tapi kita takut benda-benda lain masuk. Kita tak nak. Kita yang penting, semua manusia, selagi bernama manusia, dia ada sifat kelemahan dan kekurangan. Termasuk Nabi Rasul. Cuma Nabi Rasul golongan ini disucikan oleh Allah, maksum. Kesilapan tetap berlaku. Begitu juga kita, yang kita Nabi Adam mengatakan, aku ni suci. Sayyidina Aisyah berkata, bilakah manusia itu mula menjadi jahat? Bila dia rasa diri dia baik. Aku dah baik, jahat tu. Bilakah manusia menjadi jahat? Bila manusia menganggap dirinya suci dan tak ada dosa. Astaghfirullahaladzim. Janganlah tuan-tuan, jangan buat kerja macam tu. Kita ni sampai mati duduk berdosa situ lah. Minta ampun dengan Allah. Minta ampun. Maksudnya dosa, Allah pun kata, dosa aku akan ampun. Walau setinggi langit. Kalau hamba aku itu menadah tangan minta ampun, walau dosa dia setinggi langit, ini hadis sahih, hadis sahih. Tinggi langit, aku akan ampun dosa dia, sebaik saja dia minta ampun, selagi dia bersangka baik dengan aku. Allah kata, selagi dia bersangka baik dengan aku, iaitu Allah tu Tuhan, kita ni makhluk, kita tak ada upaya, Allah Maha Berkuasa, bersangka baik tu, Allah akan ampun dosa kita. Tu Tuhan kata, aku ampun semua dosa kamu walau setinggi langit, kecuali dosa syirik. Dosa syirik ni dosa tak makrifatullah, tak kenal Tuhan. Ada satu hadis tadi, kita baca Quran kan, bila sekarang kita baca Quran yang sekarang ni dia macam ni, tuan Quran ni, dia baca Quran macam ni, di Quran, lepas tu di tepi ada masuk bahasa Melayu, di bawah tu ada hadis. Ini hadis. Jadi bila tuan-tuan baca hadis tu, Nabi kata, selepas solat, kalau kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lepas tu dia akhir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan ampun dosa kita walau sebanyak buih di lautan. Nampak? Itu hadis sahih. Jadi Allah boleh ampun dosa kita. Memang kita salah, kita buat silap. Jangan mendabik dada kita ni suci. Jangan. Ya Allah, ampun dosa aku. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah sendiri bertaubat 70 kali, tak kurang walau satu hari. Dia kata, Nabi tak ada dosa, bertobat. Memang Nabi tak ada dosa, sebab kesalahan Nabi tak disabitkan dengan dosa. Kekurangan Nabi tidak disabitkan dengan dosa. Salah tetap salah, silap tetap silap, sebab selagi bernama manusia. Cuma tak disabit dosa. Kita sabit. Sabit, maka kita minta ampun. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Tahu? Jadi tidak ada manusia yang suci kecuali Allah yang mensucikannya, iaitu khususnya para Nabi dan Rasul. Jadi kita jangan mendabik dada. Yang penting sekarang ni kerja kita ialah kita mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ini yang sangat penting. Dengan kalimah la ilaha illallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya mulakan, kalimah tauhid la ilaha illallah ni ialah kalimah mengesa.
Iaitu sekarang ni kita dah tahu latar belakang diri kita, di mana kita berada di alam dunia. Kita kena mengesakan, tidak boleh mensyirikkan Allah walau sesuatu jua. Jadi cara dia, kalimah tauhid ini kita nafikan, dia ada kalimah la ilaha illallah, kalimah nafi illallah, kalimah isbat. Kita menafikan segala hak makhluk, mengisbatkan segala hak Allah. Itu maksud kalimah itu. Kalau erti la ilaha illallah bahasa Arab, tiada Tuhan melainkan Allah, bahasa Melayu maksud dia menafikan hak makhluk, isbat hak Allah. Macam tadilah Rasulullah kata antara sifat kerja penghambaan paling tinggi iaitu melihat diri sendiri dan yakin melihat diri sendiri, berfikir bahawa semua yang berlaku pada aku ni Allah yang izin dan atas Allah yang bergerakkan segala-gala. Jadi sama kita tengok, katakan saya bercakap, kita tak ada hak. Saya nampak ni Allah yang izin saya bercakap dan Allah yang bergerakkan segala mulut saya bercakap. Maka saya kata menggunakan kalimah tauhid, tak ada hak aku nak berkata-kata melainkan semua dengan izin Allah. Itu saja. Masuk kalimah tauhid. Oh, kita makan ubat sembuh sakit tadi. Okey, makan ubat sembuh. Kan? Bila kita makan ubat sembuh, kita kata yang menyembuhkan yang mengizinkan sembuh Allah. Ubat sebagai asbab. Allah yang menggerakkan kesembuhan itu datang pada kita. Sembuh. Tak ada hak ubat bagi sembuh melainkan semua dengan izin Allah. Ubat sebagai asbab. Kalau Allah nak menyembuhkan tanpa ubat pun boleh. Faham tuan-tuan? Ini masalah akidah tuan-tuan. Jangan main-main dengan benda akidah ni. Kadang-kadang orang buat tak kisah je. Tak apa, belajar ma'rifatullah ni nanti ya, kita yang penting semayang tak tinggal. Dia ingat main-main benda ni. Benda ni orang semua tak tegas je. Orang tak tegas ilmu tauhid ni di masjid surau. Mungkin tuan-tuan pergi, mungkin ilmu-ilmu lain lah. Fiqah, bab Al-Quran, halaqah Quran, semua hari-hari yang tu lah. Tapi bab tauhid ni kena dapatkan ilmu tauhid supaya kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu jua. Sebab dosa syirik, dosa tak ampun. Sebab tu kita tegaskan, saya kalau bercakap, saya tak kerti cakap benda lain. Saya cakap bab ma'rifatullah, tauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu jua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, baik, kita berbalik pada kalimah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Bab tauhid, bab akidah, la ilaha illallah sebagai wakil, sebagai pegangan kita. Bab amalan Muhammadur Rasulullah sebagai panduan kita. Ingat, bab tauhid, bab akidah, kita berpegang pada kalimah la ilaha illallah, tiada hak makhluk melainkan hak Allah. Semua nak berlaku baik buruk atas aku, semua dengan izin Allah. Allah yang bergerakkan untuk baik atau buruk. Sebab makhluk tak ada kuasa. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kita berpegang pada itu. Tapi bila bab Muhammadur Rasulullah, kalimah Rasul, kita berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi ajar kita buat. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tinggalkan, buat yang baik, tinggal buruk. Contohnya, Nabi kata bila kita tengok satu keburukan, tahu dari segi hakikat dia keburukan juga datang daripada Allah, kebaikan juga datang daripada Allah. Tapi syariat Nabi ajar, tinggalkan yang buruk, buat yang baik. Bila kamu tengok satu perbuatan maksiat, kesalahan, dengan 3 cara. Cegah dengan kuasa. Kalau kamu ada kuasa, tangkap, cegah. Kalau kamu tak ada kuasa, kamu guna mulut. Cegah dengan mulut, nasihat, dan cegah dengan hati, benci. Itu ada aturan dia. Lepas tu siapa yang belajar hakikat, tak semayang, tak buat semayang 5 waktu, mengarut, sesat. Wah, aku dah mengenal Allah, aku semayang pakai niat. Kalau aku berdiri, aku buat semayang, makan kamu semayang, aku ni macam sembah diri sendiri. Sebab aku ada Allah. Itu gila, sesat. Betul. Hakikat tidak ada hak makhluk, melainkan semua ni hak Allah. La maujud bil haq illallah. Tidak ada yang nyata, yang wujud. Hanya Allah boleh nyata, boleh wujud. Cuma tak nampak mata zahir. Kita nampak, rasa pada mata hati. Tidak ada yang boleh nyata akan kuasa ilmu dia, hanya Allah. Ni semua Allah Ta'ala punya kenyataan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, masa kalam ni kenyataan dia. Yang nyata atas dunia, atas alam. Itu hati kita berpegang, yakin. Yakin. Tapi bab ibadat, kembali pada Muhammadur Rasulullah. Apa Nabi buat, kena buat. Kalau nak semayang, pergi masjid surau. Semayang kat rumah kalau sakit.
Jangan kita orang kata apa, tinggal semayang pakai niat ini semua ajaran sesat, jangan ikut. Tuan-tuan, tak betul. Walaupun dia kata dia boleh melihat Allah, boleh berada dengan Allah, tu semua ajaran sesat. Iblis, syaitan dah orang kata apa, dah rasuk dia gagah tak tahu habis-habis kat dia. Kita cakap tak mendengar. Tak. Tak payah kita berhujah panjang, kita ikut apa yang Nabi Rasul buat, yang ulama-ulama muktabar dalam negara kita tunjuk buat. Itu yang paling betul. Bab Muhammad Rasulullah ni kita ikut apa Nabi buat. Apa Nabi buat kita buat. Yang tak suruh jangan buat lah. Adalah sikit kilah-kilah bab perkara bid'ah tu. Itu sama-sama bincang lah dengan 2 kali pula. Kan? Maksudnya benda-benda yang furuk-furuk ni. Tapi yang kita tahu bab ibadat ikut Muhammad Rasulullah Nabi buat. Jadi kalau Nabi mendirikan solat, kita solatlah 5 waktu 13 rukun. Lepas tu sampai ke uzur pun Nabi berpapah pergi masjid. Abu Bakar jadi imam. Sebab apa? Nak pergi solat berjemaah. Kita macam tu lah. Macam tu. Tapi kalau kita rasa kita sibuk, tak boleh semayang di masjid surau, kita semayang rumah, boleh lah. Tapi rugi lah kan. Sebab apa? Sunnah Nabi semayang masjid surau. Masjid lah kan, kita buat lah. Tapi itu cerita lain. Jadi saya nak balik kepada kalimah tauhid. Masa pun dah cukup tuan-tuan. Jadi kita balik pada la ilaha illallah. Jadi pada pagi ini saya cuba menghuraikan tambahan sedikit, iaitu kalimah la ilaha illallah, kalimah mengesa yang paling padu, paling tepat, paling tinggi. Kalimah ini dalam ranking zikir, dialah paling tinggi. La ilaha illallah tu paling besar, diikuti dengan lain kalimah lain. Kenapa? Dia boleh menafikan hak makhluk menyembah hak Allah. Hanya Allah saja akan esa dengan kalimah la ilaha illallah. Betul? Kita bukan zikir pakai mulut, tapi kita fikir menolak hak makhluk menyembah Allah. Orang Melayu pun kata apa yang ada dalam hati diluah dengan perkataan. Macam mana orang kata? Apa yang disimpan di hati dizahirkan melalui perkataan. Kan orang pantun ke apa? Saya lupa. Apa yang tersemat di hati akan diluahkan melalui perkataan. Apa yang tersemat di hati kita? Kebesaran, keagungan hak Allah. Keagungan Allah tersimpan di hati, maka kita luah dengan perkataan Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Dah ada kat sini. Bukan mulut kita Alhamdulillah, Allah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi benda tu tak ada di hati. Nanti dia boleh cakap kat mulut lah, tapi kat hati tak ada. Tak mau macam tu. Kita kena masuk dulu. Bukan kita masuk, Allah yang masukkan. Kita buat sesuatu amalan, kita menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar hamba, menafikan hak makhluk dengan kalimah la ilaha illallah. Tak ada hak makhluk, wahai Allah, tak ada hak makhluk, wahai Allah, mereka semua ni hak kamu, ya Allah. Akhirnya Allah campakkan kebesaran dalam hati. Maka bila kebesaran Allah terasa di hati, maka kita zahir melalui perkataan Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Inilah dia. Betul Rasulullah kata, orang yang akan mendapat syafaatku di akhirat ialah orang yang berkata la ilaha illallah dengan hatinya yang ikhlas. Baru dapat syafaat Nabi. Ni duk berebut dapat syafaat, nak syafaat, berebut selawat puluh ribu, ratus ribu, tapi dalam hati tak ada. Kebesaran Allah tak masuk. Dia duk zikir bilangan, tasbih panjang, kira-kira, tapi dia kata aku dah ribu-ribu. Dia main bilangan. Rasulullah sabda dalam satu hadis sahih kan, Bukhari tak silap saya, orang yang akan mendapat syafaatku di akhirat ialah orang yang berkata la ilaha illallah dengan hatinya yang ikhlas. Berkata dengan hati tuan-tuan, bukan kata dengan mulut. Mulut cakap tapi kalau mulut bercakap, hati tak bercakap, tak dapat syafaat Nabi. Apa dia kata? Jangan buat kerja sia-sia tuan-tuan. Belajar tauhid. Jangan miss belajar tauhid. Sentiasa belajar tauhid. Hari-hari belajar tauhid. Setiap minggu muzakarah tauhid. Jangan tinggalkan ilmu tauhid. Dengar rakaman video kita ke apa. Mana-mana nak ambil pada mana-mana orang pun boleh. Yang penting mesti betul. Sumber kita ambil tu mendapati Al-Quran dan hadis. Jadi macam tu. Jadi saya rasa masa dah cukup, dah lebih. Jadi saya kata tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan. Jadi itulah dia sedikit penerangan tentang kalimah, pentingnya kalimah la ilaha illallah, kalimah mengesa, kerana kalimah inilah yang akan kita kata menjadi asbab
kita selamat untuk di alam barzah dan alam akhirat. Lepas tu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, siapa yang mengakhiri kalangan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Maksud bukan mengakhiri kalam. Ada orang boleh sebut, ada orang disebut dengan hati, tak kira yang penting sebut. Kalau mengikut hadis tadi kata mengakhiri kalam la ilaha illallah, Nabi tak sebut mengakhiri kalam, kita kata kalam di mulut lah, ada juga kalam di hati. Macam tadi dia kata siapa yang berkata la ilaha illallah dengan hatinya ikhlas, dia akan mendapat syafaat Nabi yang berkata la ilaha illallah dengan hati. Itu juga kalam hati. Kalbu kita berkalam, mulut kita berkalam, beza tu. Kita nak berkalam di hati dulu, lepas tu berkalam di mulut. Bukan berkalam di mulut, dalam hati kosong, tak ada. Tak mau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya mulakan, saya mohon ampun dan maaf atas kekasaran bahasa saya. Saya bercakap dengan suara yang kuat, bukan nak mengata siapa-siapa, nak menegaskan pentingnya ilmu tauhid. Jadi mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi yang akan datang pada minggu depan, insyaAllah. Kita akhiri majlis dengan tasbih kifarah, surah wal asr dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami ilham ya Allah, agar kami menjadi orang cerdas. Kau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan pendengaran kami, kejahatan penglihatan kami, kejahatan lidah kami, kejahatan hati kami, kejahatan cita-cita kami. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.